Baik, kerajaan telah memberikan kebenaran untuk pergerakan pelajar di institusi pengajian tinggi, IPT, awam dan juga swasta untuk bergerak pulang ke kampung halaman secara berperingkat bermula Isnin ini dengan syarat-syarat tertentu seperti hanya membabitkan kawasan di zon hijau dan perjalanan dibuat dari waktu-waktu tertentu dari jam 9 malam hingga 9 pagi untuk elak kesesakan, dan juga pelajar-pelajar berkenaan perlulah terlebih dahulu melalui proses saringan gejala COVID-19. Dan ini kalau dilihat daripada apa yang dikatakan oleh Menteri Kanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ianya akan melibatkan 85% pelajar di IPT di bawah Kementerian Pengajian Tinggi ataupun sekitar 53,000 pelajar di seluruh negara. Tetapi dalam masa yang sama, bukan semua pelajar ingin pulang, iaitu ada 15% lagi yang membuat keputusan untuk terus kekal dan tinggal berada di kampus, dan salah seorangnya adalah yang di-Pentua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaysia Pahang, Saudara Muhammad Fitri Zulkafli. Assalamualaikum Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Fitri, pertama sekali berapa jumlah pelajar di Universiti Malaysia Pahang dan berapa ramai sebenarnya yang membuat keputusan untuk terus kekal dalam kampus meskipun diberikan kelonggaran untuk kembali ke kampung? Okey, baik. Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini mewakili seluruh mahasiswa UMP ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Kesihatan Malaysia kerana mempertimbangkan permohonan kami daripada Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan dan MPP sendiri untuk membenarkan pelajar pulang ke kampus. Okey, baik. Jumlah pelajar di UMP ketika ini kira-kira 1,000 orang pelajar di kedua-dua kampus, Pekan dan juga Gambang, melibatkan pelajar dalam dan luar kampus. Okey, baik. Kami dapati kebanyakan pelajar dan Semenanjung terutamanya memilih untuk pulang ke kampus. Namun kira-kira 50 orang pelajar daripada Sabah dan Sarawak terutamanya memilih untuk kekal berada di kampus. Walaupun bagaimanapun pihak MPP dan juga Jabatan Haiwan Pelajar akan sentiasa mengemasini jumlah pelajar yang masih kekal di kampus ini, yang memilih untuk kekal di kampus ini dari semasa ke semasa. Okey Fitri, daripada jumlah pelajar yang memilih untuk terus kekal di kampus itu, apakah alasan dan sebab yang menyebabkan mereka ingin kekal? Kerana kita bermaklum setelah lebih sebulan PKP dilaksanakan, kemudian ketika ini mengambil kira berpuasa, kita sedang melalui bulan Ramadan dan mungkin selepas ini berhari raya, dan kita tidak tahu adakah kemungkinan PKP ini dilanjutkan sehingga Aidilfitri nanti. Tapi adakah pertimbangan ini diberikan perhatian kepada pelajar-pelajar yang memilih untuk tinggal di kampus? Okey, baik. MPP sendiri dengan kerjasama JEPA kini mengambil inisiatif untuk menghubungi beberapa orang pelajar ini yang berada di kampus untuk kami semak semula data mereka. Okey, antara alasan yang diberikan oleh pelajar, khususnya mereka yang memilih untuk kekal di kampus ketika ini, rata-ratanya adalah disebabkan pengumuman daripada Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang mana pelajar yang diberikan kelonggaran untuk pulang ke zon hijau di Sabah dan Sarawak ini mesti menjalani kuarantin wajib selama 14 hari. Jadi kalau kita lihat pelajar Sabah dan Sarawak ini selepas dikuarantin selama 14 hari, mungkin sehingga pertengahan bulan Mei, jadi mereka akan pulang ke kediaman masing-masing selepas pertengahan daripada Mei. Antara lain adalah disebabkan pindaan kalender akademik di Universiti Malaysia Pahang sendiri yang telah diumumkan pada 1 April 2020, yang mana menyatakan kelas akan disambung semula pada 1 Jun 2020. Jadi pelajar lebih memilih untuk terus berada di kampus kerana akses internet di UMP pada ketika ini alhamdulillah berada pada kelajuan yang tinggi, khasnya buat pelajar yang berada di residen pelajar kampus Pekan dan Gambang. Jadi mereka berpendapat lebih mudah untuk mereka belajar di kampus. Mungkin secara atas talian kita masih belum dapatkan pengesahan hasil daripada UMP ataupun Kementerian Pengajian Tinggi sendiri. Mungkin secara atas talian selepas ini, sebab kita betul kita tak dapat jangka
memastikan PKP ini boleh dilanjutkan sampai bila. Jadi itu antara sebab utamanya, keadaan ataupun suasana pembelajaran yang lebih kondusif dan juga mungkin tempoh peperiksaan yang semakin tempoh resume semula pembelajaran yang begitu hampir. Lagi satu, Fitri, bagaimana pelajar-pelajar ini mengisi masa mereka dan juga pihak MPP juga memainkan peranan untuk memastikan soal kebajikan mereka juga terjaga. Proses penyaluran makanan dan juga dalam masa sama menjaga dari sudut kerohanian, kesihatan mental pelajar-pelajar ini juga penting. Jadi apa peranan yang dimainkan oleh pihak MPP untuk memastikan mereka ini sihat, bukan saja fizikal tapi juga mental? Okey, baik. Untuk penyajian makanan, di UMP sendiri mengambil inisiatif untuk membekalkan makanan secara packing, di mana kita mengagihkan makanan tersebut kepada pelajar di residen pelajar di Kolej Kediaman. Jadi ini dipantau oleh pengetua Kolej Kediaman, institusi kefellowan dan dibantu oleh pelajar-pelajar sendiri. Untuk berkaitan dengan mental, emosi, MPP dengan kerjasama Jabatan Kemahiran Insaniah Universiti Malaysia Pahang, kami menganjurkan satu aktiviti yang mana kami geralkan sebagai UMC Kekal Positif, yang mana pensyarah-pensyarah daripada Jabatan Kemahiran Insaniah akan menyalurkan kepada kami satu video lebih kurang seperti motivasi untuk ditonton kepada pelajar. Fitri, dalam masa sama juga, ini bukan satu perkara yang mudah. Biasanya apabila kita berada di kampus ketika sedang mengikuti pengajian, kita boleh menggunakan masa kita sebulan sekali, seminggu sekali untuk melawat ahli keluarga. Tapi ini sudah mungkin berlarutan sehingga 2 bulan ataupun mungkin lebih. Jadi bagaimana Fitri dan rakan-rakan lain memastikan bahawa seperti yang disebutkan tadi, bukan saja mental tapi dalam masa sama memastikan waktu yang ada di universiti ataupun di kampus itu tidak digunakan, tidak dibiarkan, dibazirkan begitu saja? Okey, baik. Seperti kebanyakan pelajar di kampus seperti ini, mereka masih melakukan aktiviti seperti senaman, boleh berjoging di sekitar kawasan kampus tetapi dalam keadaan yang terkawal, seperti penjarakan sosial ataupun hanya seorang saja pelajar yang keluar untuk berjoging dalam satu kawasan ataupun dengan jarak yang tertentu. Jadi pelajar masih boleh melakukan aktiviti secara terkawal di dalam kampus, khasnya di dalam kawasan residen pelajar itu sendiri. Baik, terima kasih Muhammad Fitri Zulkafli yang di-Ketua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaysia Pahang berkongsi berkenaan dengan keadaan pelajar-pelajar di UMP dan juga mengapa ada segelintir yang membuat keputusan untuk tidak mahu kembali ke kediaman mereka. Baik, terima kasih Muhammad Fitri sekali lagi di atas perkongsian tersebut.